Okey, baiklah kita teruskan lagi dengan topik yang berikutnya dalam kursus Basic Hospitality Marketing kita, iaitu topik 3.0 Hospitality Marketing Mix. Okey, dalam topik kali ini kita akan sama-sama bincangkan mengenai kitaran hayat sesuatu produk, ataupun dalam bahasa Inggeris lebih mudah disebut sebagai product life cycle. Okey, ini menunjukkan tentang bagaimana permulaan, perkembangan dan juga pengakhiran bagi sesebuah produk maupun sesebuah perkhidmatan yang ditawarkan oleh penjual dan juga pengeluar produk. Okey, seperti mana manusia juga, produk juga ada kitaran hayat mereka yang tersendiri. Okey, kalau macam kita bermula dengan bayi. Seterusnya kita menjadi kanak-kanak, menjadi remaja, dewasa dan akhirnya sampai masa kita akan meninggal. Begitu juga dengan produk. Yang mana dilihat di dalam slide ini dikatakan bahawa merupakan proses berperingkat yang dilalui oleh satu produk dari saat diperkenalkan di pasaran hingga ditarik keluar dari pasaran. Okey, biasanya produk life cycle ini merujuk ataupun diaplikasikan kepada produk, okey, ataupun kategori produk. Kategori ini termasuk dalam kategori produk seperti produk makanan, produk pakaian, produk kegunaan harian di rumah, okey, bukan merujuk kepada sesuatu jenama. Dan setiap produk ini ada 4 fasa yang utama, ya, iaitu fasa pertama disebut sebagai peringkat pengenalan. Fasa seterusnya adalah peringkat pertumbuhan. Ketiga adalah fasa kematangan dan akhir sekali peringkat terakhir, peringkat keempat adalah peringkat kemerosotan. Okey, jadi kamu semua harus faham bahawa tidak semua produk dia lalui semua keempat-empat peringkat ni. Okey, ada produk yang melalui peringkat pengenalan, sebelum masuk peringkat pertumbuhan, produk tu dah mati, dah terkeluar daripada pasaran atas beberapa faktor lah. Ada juga produk yang melalui proses pengenalan, pertumbuhan, kematangan dan akhirnya merosot dalam tempoh yang sangat singkat. Ada juga produk yang melalui kesemua fasa ini tetapi mengambil tempoh yang sangat-sangat lama. Okey. Dan ni ditulis di sini, sesetengah terpaksa meninggalkan pasaran hanya selepas beberapa bulan dilancarkan di pasaran. Banyak faktor lah yang menyebabkan berlakunya perkara ini. Mungkin disebabkan oleh produk itu sendiri, yang mana produk itu tidak mendapat sambutan di pasaran, ataupun produk itu tiada orang kata data-data yang lengkap yang dikaji sebelum memasarkan produk di pasaran. Okey. Ada juga yang sampai peringkat matang sahaja kemudian dah meninggalkan pasaran. Okey, merujuk kepada prestasi keseluruhan industri sepanjang hayat produk dan bertindak sebagai alat perancangan bagi merancang strategi pemasaran. Mengapa kita penting untuk melihat produk life cycle ini? Bagaimana kita nak mengkaji setiap peringkat yang dinyatakan tadi daripada pengenalan sehinggalah kepada peringkat kemerosotan itu? Kerana apa? Setiap fasa ataupun setiap peringkat life cycle produk ini perlu kita tackle, perlu kita rancang strategi pemasaran yang berguna dan bersesuaian dengan setiap fasa yang dilalui oleh sesuatu produk. Okey, kita tengok di sini, ya. Okey, ini adalah graf yang menunjukkan tentang peringkat-peringkat kitaran hayat produk itu. Okey, kita bermula dengan fasa yang pertama. Okey, ini dalam proses perancangan sebelum produk itu dilancarkan ataupun diperkenalkan di pasaran. Dan kita masuk fasa yang pertama, fasa pengenalan. Di sini biasanya belum lagi kita dapat keuntungan atas sesuatu produk itu. Mungkin mengalami sedikit kerugian maupun banyak kerugian berlaku di sini. Okey, seterusnya masuk kepada fasa yang kedua, iaitu fasa perkembangan ataupun growth di sini. Mula menunjukkan sedikit peningkatan dari segi aspek keuntungan jualan dan masuk ke peringkat ketiga, maturity ataupun peringkat fasa kematangan, dan akhirnya dalam fasa yang terakhir kitaran hayat produk adalah fasa decline ataupun fasa kemerosotan. Okey. Dalam peringkat pengenalan ataupun introduction, biasanya
Okey, produk ataupun sesuatu jenama baru yang baru diperkenalkan di pasaran, objektifnya ataupun target utamanya adalah untuk menimbulkan minat pengguna ke atas produk itu. Kerana apa? Pada peringkat pengenalan ini, orang ramai belum kenal lagi produk kita. Belum tahu lagi produk kita. Ini yang pertama kali masuk dalam pasaran. Okey. Jualan berlaku dalam keadaan lembab. Okey, kita tengok di sini. Pada peringkat permulaan ini, di mana merujuk kepada graf tadi, berlaku sedikit kerugian. Sebab apa? Sebab orang ramai belum sedar lagi kehadiran produk kita. Produk kita baru di pasaran. Mungkin kurangnya promosi. Orang belum tahu, orang dah terbiasa dengan produk mereka yang sedia ada, yang mereka selalu pakai. Jadi bila produk kita baru masuk di pasaran ni, orang tak aware, orang tak cakna, tak peduli pun produk kita. Okey. Selalunya produk modifikasi menghasilkan jualan yang lebih cepat berbanding daripada produk inovatif. Kita tengok produk modifikasi, produk inovatif. Produk modifikasi ni mungkin produk yang sedia ada dimodify, ditambah baik, dimurnikan. Produk jenis macam ni mendapat jualan yang lebih cepat berbanding produk inovatif. Produk inovatif ni produk yang betul-betul baru di pasaran. Jadi, pada peringkat pengenalan ini, tiada keuntungan atau mungkin negatif disebabkan kos melebihi pendapatan, terutama kos promosi, kos pengeluaran. Pada peringkat ini, kita perlu melakukan promosi lebih dan pengeluaran kita pun nak keluarkan produk tu kosnya mungkin sedikit tinggi. Tetapi, jualan sedikit lembab. Jadi, mungkin berlaku tak ada untung pada peringkat awal ni ataupun mungkin negatif. Kalau ada untung pun sikit sangat. Okey, cukup-cukup je untuk cover kita punya kos pengeluaran. Jadi, pada peringkat pengenalan ini, strategi promosi yang macam mana kita perlu buat? Okey, kita perlu menyedarkan pengguna ataupun memberi pendedahan kepada pengguna bahawa produk kita dah masuk pasaran. Kita mesti lambatkan pengguna dengan maklumat tentang faedah, tentang kebaikan ataupun tentang bagaimana cara untuk kita menggunakan produk kita. Tentang bagaimana pengguna boleh menggunakan produk kita itu. Ini di peringkat pengenalan ataupun fasa awal iaitu introduction. Jadi, macam mana kita nak buat supaya produk kita dikenali? Contohnya kita boleh beri sampel. Okey, untuk merangsang permintaan ke atas produk. Itu yang biasa kita lihat di pasar-pasar raya, bagaimana ada jurujual yang duduk di laluan-laluan pengguna dalam pasar raya tu. Dia bagi kita sampel makanan, dia masak sikit ataupun mungkin beri apabila contoh Milo, Nescafe memperkenalkan perisa baru contohnya, dia bagi kita sampel untuk kita rasa. Okey. Pada masa yang sama, jualan peribadi kepada peruncit dan pemborong dipertingkatkan bagi memujuk mereka menerima dan mengedar produk baru. Kita sendiri selaku pengguna atau kita sendiri selaku penjual produk tu, okey, kita nak bagi peruncit dan pemborong ni kenal produk kita dulu supaya mereka borong dengan banyak. Kita sendiri pergi jumpa peruncit, jumpa pemborong, okey, kenalkan produk kita, beritahu kelebihan produk kita, cerita tentang produk kita, okey. Supaya mereka sendiri, pemborong dan peruncit ni berminat untuk memasarkan produk kita. Okey, seterusnya, bagi produk mudah beli, pengedarannya dibuat secara meluas. Sebaliknya, produk mewah atau istimewa, pengedaran adalah terhad. Mudah beli ni macam contoh seperti produk-produk makanan, produk penggunaan harian. Ini kita boleh buat mengedarkannya secara meluas. Maknanya kita lambakkan dalam pasaran secara meluas. Dan bagaimana strategi untuk kita bagi orang kenal? Mungkin pada permulaan ini kita letakkan harga yang mungkin sedikit rendah daripada harga biasa dan ataupun harga yang sama dengan pesaing. Okey. Di akhir ini dinyatakan bahawa peringkat permulaan ini ataupun fasa introduction ini mempunyai risiko yang tinggi. Sebab apa? Sebab produk ini mungkin gagal untuk bertahan. Orang terus tak tahu produk kita ataupun mungkin produk kita di peringkat awal ini tidak mampu untuk bersaing dengan produk sedia ada di pasaran. Okey, seterusnya kita masuk kepada fasa yang kedua dalam product life cycle ataupun kitaran hayat produk ini, iaitu pada peringkat pertumbuhan. Okey, peringkat pertumbuhan ini ataupun kita panggil growth, pengguna mula sedar kewujudan produk
dan penerimaan di kalangan pengguna semakin meningkat. Okey, kalau di awal tadi pengguna belum tahu ataupun hanya segelintir pengguna sahaja yang tahu atau sedar bahawa kita ada produk baru di pasaran. Tapi pada peringkat pertumbuhan ini, orang ramai dah sedar. Mungkin promosi dah semakin meluas, dah semakin banyak kedai yang jual letak produk kita. Jadi orang mula tahu. Jadi pada masa ini, objektif kita sebagai pengeluar produk adalah untuk luaskan lagi pengedaran dan pilihan produk. Kerana apa? Pada peringkat pertumbuhan inilah, jualan akan menjadi lebih cepat, meningkat dengan lebih cepat. Sebab apa? Orang yang dah try beli produk kita mungkin akan buat repeat order. Peningkatan jualan dan untung telah mendorong pesaing memasuki pasaran untuk mendapatkan share pasaran. Jualan industri turut meningkat. Pada masa yang sama, dalam peringkat pertumbuhan ini, turut mendorong orang lain ataupun pesaing kita untuk join sama masuk pasaran, jual produk yang sama. Jadi pada masa ini, peringkat pertumbuhan ini memberi satu kelebihan lah buat pengguna. Makin ramai penjual menjual produk dan pengguna dapat lebih banyak pilihan. Jadi pada peringkat pertumbuhan ini, peringkat growth ini, kita kena ubah strategi pemasaran kita. Yang mana daripada merangsang permintaan terhadap produk seperti awal tadi, dengan mengiklankan jenama produk dengan memberitahu perbezaan dengan beberapa jenama. Kalau di peringkat awal tadi, kita mula nak perkenalkan produk kita. Kita nak beritahu dulu, nak sedarkan orang bahawa kita ada produk. Tapi di peringkat yang kedua ini, kita tak boleh guna strategi yang begitu lagi. Kita perlu tukar strategi promosi. Yang mana kita perlu iklankan, kita perlu tekankan, highlightkan bahawa produk kita ini berbeza dengan beberapa jenama yang sedia ada di pasaran. Sebab tu, pada peringkat ini persaingan sangat-sangat sengit. Kalau kita ada produk kita tak mampu bersaing, mungkin pada peringkat pertumbuhan ini, kita boleh gagal. Okey? Tengok. Pengedaran menjadi semakin penting. Di mana syarikat cuba menjalin hubungan baik dengan wakil jualan untuk dapatkan sokongan. Pada masa ini, kita sebagai company pengeluar barang, mesti dapatkan sokongan pengedar. Wakil jualan. Mungkin kita perlu cari lebih banyak wakil jualan supaya pasaran kita lebih meluas. Jadi pasaran yang luas dapat membentuk kedudukan yang lebih kukuh. Jadi kita perlu tengoklah produk kita ni semakin meluas. Jadi kita kena jaga harga, jaga hubungan dengan pengedar supaya produk kita dapat bertahan dalam pasaran. Jadi fasa kedua juga boleh berlaku, harga produk mula dikurangkan sebab ada peningkatan ekonomi bidang dalam pengeluaran produk disebabkan persaingan harga yang hebat. Contoh, produk berteknologi tinggi seperti komputer, telefon, mesin fax. Jadi, pada masa ini, sebab berlakunya perkembangan yang sangat pantas, terutama dalam beberapa bidang seperti bidang teknologi. Kalau kita tengok, hari ini dia keluar telefon bimbit, handphone yang baru. Mungkin bulan depan dah upgrade. Dah teknologi dah berubah. Jadi dalam bidang seperti bidang teknologi ni, persaingan harga, persaingan kepakaran sangat-sangat cepat. Jadi sebagai penjual ataupun pengeluar produk dalam bidang ini, kita mesti alert, okay? Untuk kekalkan produk kita di pasaran. Okey, berikutnya kita masuk kepada produk ataupun peringkat yang ketiga iaitu maturity. Okey.